Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini tajuk saya adalah cara Tuhan membalas kasih terhadap kekasihnya. Bracket Fatah At-Tamimi. Cara Tuhan membalas kasih terhadap kekasihnya tidak seperti manusia. Kalau manusia membalas kasih terhadap kekasihnya, apa dia buat? Diberi sesuatu yang menghiburkan atau menyukakan. Kalau berlaku di sebalik itu, bukan membalas kasih namanya. Ya atau tidak? Berlainan sekali Tuhan, cara Tuhan terhadap kekasihnya. Memberi kasih sungguh aneh. Tidak sama atau tidak serupa dengan manusia. Allah memberi kasih terhadap cintanya. Disusah-susahkannya dengan bermacam-macam penderitaan. Ya ke tak ya? Tengok Nabi lah. Nabi Muhammad SAW. Allah kasih dia, kekasih Tuhan. Tapi manjang ada ujian, derita. Kekasih-kekasih Tuhan ialah para Rasul dan Anbiya. Dan juga orang soleh dan bertakwa sepanjang zaman. Kasih Allah terhadap mereka dimiskinkan, dibenci orang, disakitkan, dihalang perjuangannya dan diperangi, diburu oleh musuh-musuhnya. Cari kat Malaysia ni, cari tuan-tuan. Mereka dibuang dan terbuang di negeri orang, di dalam kehidupan yang menyusahkan. Mereka fahamlah tu. Walaupun mereka dapat ujian, kesusahan, penderitaan, mereka faham kasih Tuhan terhadap mereka. Kerana itu mereka redha, sabar. Mereka boleh sabar di dalam penderitaan. Bahkan rasa terhibur kerana Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana itulah para Nabi pernah bersabda, bala yang paling dahsyat ditimpakan adalah kepada para Rasul dan Anbiya dan Aulia. Kemudian mereka selepas itu mengikut peringkat yang diberikan iman kepada mereka. Siapa tinggi iman, siapa kuat iman, siapa hebat imannya, luar biasa imannya, semakin tinggi iman mereka, semakin berat bala ditimpakan kepadanya. Kalau kurang iman mereka, kuranglah pula bala. Bala yang ditimpa kepada orang beriman mengikut tinggi rendah imannya. Ada juga orang tak beriman, fasik, zalim, diberatkan ujian kepada mereka itu maknanya apa? Ni yang takut ni ya. Dengar elok. Ada juga orang yang tidak beriman, fasik pun ya, zalim pun ya. Diberat ujian, berat-berat. Udahlah tak beriman, udahlah fasik, udahlah zalim, jahat, berdosa, banyak. Diberatkan ujian kepada mereka maknanya adalah kutukan dahsyat. Kutukan Tuhan kepada mereka. Tetapi yang saya ceritakan ini hanya orang beriman saja. Kalau seorang Islam tanya diri kita, tidak pernah dibala atau balanya ringan-ringan saja, janganlah bergembira. Jangan-jangan mereka, itu kalau kita, jangan-jangan mereka sudah tidak ada perhatian lagi dari Tuhannya. Kenapa? Sebab sebagai orang Islam tak pernah dapat ujian, tak pernah dapat bala ringan-ringan saja. Sihat, duit banyak, rilek-rilek, yang makan sodap-sodap je. Janganlah bergembira. Kenapa? Kerana boleh jadi istidraj. Boleh jadi kita tidak ada perhatian lagi dari Tuhan kita. Kerana itu, takutlah dengan Tuhan kita. Hendaklah kita setakut-takutnya, cuba setakut-takutnya dengan Allah. Kerana kasih Tuhan kepada hamba-Nya bukan macam manusia. Kasih Tuhan kepada hamba-Nya tersendiri caranya. Orang bertakwa sahaja, orang yang benar-benar beriman sahaja yang faham tentang Tuhannya. Inilah ilmu mujaddid, ilmu Fatah Tamimi. Memang luar biasa. Bukan ilmu saya. Saya mana ada ilmu. Ini semua kerana berkat Fatah Tamimi, berkat Imam Mahdi, berkat Rasulullah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kalau kita dah dengar kuliah ini, tazkirah ini, marilah kita sama-sama bertaubat. Kerana apa? Boleh jadi ujian yang kena pada kita ni ringan-ringan saja, biasa-biasa saja. Jadi ujian yang berat-berat ini khabar busra, khabar gembira untuk siapa? Orang mukmin. Kalau orang yang bukan mukmin, kalau bukan orang yang bertakwa, dia dapat ujian lagi dia tak selesa, lagi dia tak sabar, dia tak redha, dia tak bersyukur. Ini jadi hempuk pada dia lah, kena hempuk dengan dia, kena kutuk dengan dia lagi. Tapi orang beriman, apa saja ujian, mereka akan bergembira sebab penghapusan dosa, menaikkan martabat darjat dia orang. Mudah-mudahan mereka sedar diri untuk terus istiqamah beramal dan bertaubat. Tidak puas-puas, tidak rasa diri mereka itu baik. Akan terus baiki diri sampai ke mati. Mujahadah ni maknanya perjuangan yang tak sudah-sudah sampai ke mati. Jadi marilah kita insafi, sebab kita ni nak mati, nak masuk alam barzah, takutnya. Nak pergi padang mahsyar, takutnya. Nak lalu titi siral mustaqim, subhanallah, astaghfirullahalazim, takutnya. Alam barzah, padang mahsyar, lalu titi siratal mustaqim. Subhanallah, ribu-ribu tahun, ribu tahun. Kalau kita jahat, kalau kita tak baik, kalau kita tak bertaubat, siapa yang di sini boleh rasa diri dia selamat? Subhanallah. 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 Ampun maaflah daripada saya ni. Ya Allah, taubatkan saya, taubatkan saya. Berilah hidayah kepada semua orang Islam. Saya ampunkan orang yang mengumpat saya, mengata saya, yang menghina saya, semua saya maafkan. Mudah-mudahan mereka tak ada hutanglah dengan saya di padang mahsyar. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kami, petunjuk hidayah kepada kami, kepada mak ayah kami, kepada keluarga kami, kekalkan, selamatkan iman anak-anak kami, isteri-isteri kami, selamatkan iman rakyat Malaysia ni. Berilah petunjuk hidayah kepada orang yang bukan beragama Islam. Ampunkan dosa kami dengan berkat Nabi SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, ampun maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.